Okay, dan kita akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun, kalau ada soalan, semalam Puan Tusiah kata dia ada bertanya, saya mungkin tak perasan agaknya. Tak apa ya, kalau ada soalan, kita boleh bertanya ya, tanya, dan insyaAllah kita akan cuba jawab yang terbaik lah ya dalam masa setengah jam yang kita ada ni. Dan setengah jam ni lebih senang sikit lah sebab kita fokus kepada senarai tu ya. Jadi kita boleh ambil satu ayat setengah jam ataupun kadang-kadang satu kalimah tu ya setengah jam untuk kita bincangkan. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa dan sepatutnya tuan-tuan boleh melihat senarai. Okey, senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha. Ya, banyak lagi ya. Tuan-tuan ni yang ni saja 51 muka ni biasanya tuan-tuan ya 50 ya senarai ni. 50 kalimah yang disenaraikan. Kemudian kalau tuan-tuan tengok di bawah ni ada seberapa? Ada muka kedua, ada muka ketiga. Bermakna 50 kali 3 150 ya. 150 kalau muka 3 tu penuh lah. Kalau tak penuh dia kurang pada 150. Di atas ni dia ada beritahu tak? Ada 147 ya. 147 contoh ya. Tapi sebenarnya banyak contoh-contoh tuan-tuan dan puan-puan kita telah terangkan ya. Maknanya dari konsep kalimah tu patut sudah mengenal ya. Cuma yang berbeza ialah di dalam konteks ayat saja ya, sebab ayat akan memerlukan perubahan dalam kalimah tu ya, perubahan dalam kalimah itu yang kita nak kongsikan satu-satu kepada ayat-ayat yang tertentu. Kita sudah masuk ke ayat surah ke-10 surah Yunus, ayat ke-90. Semalam kita buat latihan apa? Mahirkan dengan penulisan ayat tu ya, penulisan ayat tu supaya kita membacanya dalam mengikut kaedah resam Osmani ya. Kalau kita ikut yang ni belum betul lagi ya. Yang ni untuk latihan saja. Ya, untuk latihan saja ya. Untuk mengenai ilaha, ilaha tu pun salah sebenarnya ejaan dia. Ya, jadi betulkan. Jangan biarkan saja ya dengan tulisan yang lama lah ya, sebab sekarang tulisan diperbarui untuk membantu kita semua membacanya mengikut ya kaedah resam Osmani. Jadi betulkan ya, semalam kita telah pun membuat latihan tu dan kita pun telah kongsikan. Semalam saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sudah simpan dia dengan menggunakan print screen dekat komputer tu, dia automatically dia akan disimpan ya dalam folder apa? Folder dipanggilkan screenshot ni ya. Folder screenshot ni. Ni boleh besar ke display ni? Oh tak boleh So screenshot ni tekan di situ, kita buat okey, dia tak mengikut susunan ke? Sepatutnya mengikut Umiru ayat 78. Okey, sepatutnya semalam saya dah labelkan rasanya ya. Tapi kalau tak label semalam ialah 3 Oktober. So yang ni lah mungkin saya belum tukar tapi ini ada ilaha 10, 90, 18 yang ni kot, dia pergi ke sini kot. Okay, try.
Yalah. Ya, dia tak ikut susunan ya. Okey, itu yang kita telah perbetulkan tulisan dia. Kita akan baca yang bawah ni lah ya. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi. Ini sepatutnya ada ya kecil. Banu Israel ya. Banu Israel. Ini pun ada tanda panjang. Dan di sini pun sepatutnya ada tanda panjang ya. So keyboard kita tak ada apa kemudahan itu, jadi kita pastikan apabila kita membaca itu kita baca dengan panjang lah ya. Kalau kita nak check tulisan yang sebenarnya, kita pergi ke mana? Kita pergi ke bahagian setiap contoh-contoh ni dia ada ayatnya yang mengikut Rasam Osmani, iaitu kita ambil sini ya, tekan di sinilah, tekan situ. So inilah ayat yang sebenarnya ya, daripada kalimah wajawazna bi bani Israil al-bahr rafa'at ba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Itu lepas tu kita sambunglah ya. So yang dikongsikan itu ialah daripada sini. Qala amantu annahu la ilaha illallazi. At-tahiyat tu ada tanda panjang. Amantu bihi ada ya kecil. Banu ada ya panjang, tanda panjang atau waw. Israel ya. Dia sampai sini saja dia digunakan dalam perbincangan tu ya, dalam. So kita cuba bila kita sudah mana dia, okey, tadi di bawah kita tutup tadi ya, tak apalah. Tapi yang ni belum belum diperbaiki. Kita buka balik screenshot tadi lah. Mana di screenshot yang ni. So kita lihat setiap kalimah tu mengenalkan dia supaya kita dapat memberi makna kepada dia ya. Makna kepada dia. Amantu, ini kalimah pertama ni ialah fi'il madhi ya. Fi'il madhi maklum. Ya. Kenapa kita kena sebut maklum? Kerana fi'il madhi ada dua ya. Tengok dalam carta ni. Fi'il madhi ada maklum, ada majhul. Ya, kalau maklum ijaan dia lain, kalau majhul ijaan dia lain. So kena specify. Ya, supaya kita kemas ya, tepat dengan apa yang kita nak bincangkan tu dengan baik ya. Saya boleh gunakan bantuan annotation ni kalau nak kongsikan, iaitu apa dia, amantu tu sebenarnya dia mengambil acuan yang ni ya, yang ni af'ala tu, iaitu fi'il madhi. Bila saya sebut tu yang ni yang tuan, fi'il madhi ada maklum, kemudian yang ini adalah wazan yang keempat ya. So mana af'ala ni wazan yang keempat ya. Kalau kita tak sebut maklum, mungkin dia majhul. Ya, so kena sebut maklum tu supaya kita tahu yang acuan tu dia mengambil acuan ni, mana jenis dia ialah fi'il madhi maklum wazan keempat, iaitu dengan acuan af'ala ya. Sebab kalau tidak, dia kalau majhul rupa dia lain. Dia akan mengambil acuan ini, bermakna apa? Hamzah qata' tu baris hadapan uf'ila. Sedangkan kalau maklum af'ala.
Okey. So kena specify dia bila menerangkan bila menerangkan kalimah tu kena specify, mana nyatakan dia mana satu ya, maklum ke. Kalau dia majhul, nyatakan dia majhul. Kalau dia maklum, nyatakan dia majhul. Kalau dia mengambil acuan fi'il madhi maklum, maknanya nyatakan dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat ya. Zabidah ya. Patut Zabidah ni bantu untuk masukkan apa rakan-rakan kita ni. Okey ya. So amantu ya, adalah fi'il madhi maklum wazan keempat ya. Macam mana kita mengenal tu yang dia fi'il madhi kita boleh mengenal dia dengan melihat komponen kepada kalimah tu ya. So apakah komponen dia? Pertamanya dia ada dua komponen. Pertama komponen ialah yang depan ni ya. Asal dia ialah mana. Itu komponen kata kerja. Kemudian dia ada komponen, ambil warna pink lah, okey. Dia ada komponen tu pula. Itu komponen yang kedua. Tu ni ialah fa'il, pelaku. Mana asal dia mana sebelum dia disukunkan dia adalah mana. Ini adalah komponen kata kerja. Dia ni komponen pelaku. Jadi pelakunya adalah selepas kata kerja. Itulah format bentuk fi'il madhi ya. Seluruh fi'il madhi dalam Al-Quran kita akan tengok bentuk dia macam tu ya. Begitu juga kita lihat sini pun fi'il madhi juga ya. Dua-dua ni adalah fi'il madhi yang dibangunkan daripada tiga huruf yang sama ya. Cuma yang berbeza dia fa'il saja ya. So sini fa'il dia adalah ta yang sukun ya. Ini fa'il ya. Dan dia kata kerja dia mana? Kata kerjanya yang di hadapan tu yang ni lah. Amanah tu. Super je pattern je. Cuba tengok. Itulah jenis cara nak mengenal fi'il madhi ya. Fa'il ni akan berubah mengikut siapakah yang melakukan perbuatan itu ya. Tu ni adalah bermakna saya ataupun aku. Jadi aku telah beriman. Di sini ta yang sukun bermakna dia seorang perempuan ya. Seorang perempuan tu bukan tak semestinya orang perempuan ya. Seorang perempuan tu dalam Arab maknanya satu benda yang ataupun satu kumpulan yang muannas. Yang muannas sebab Arab ni kalimah dia ada muzakkar, ada muannas ya. Bahasa Inggeris dipanggilkan feminin. So dalam konteks ni apakah yang muannas tu? Ya, yang muannas ni ialah apa ni? Bani Israel tu. Nah, ini keseluruhan ni Banu ni ya. Banu Israel ni adalah pelaku kepada mana tu. Maknanya ta maftuhah yang sukun ni ialah mewakili Bani Israel ni. Sini ada arrow tak? Kalau kita ada buat arrow mungkin kita boleh buat arrow tengok ya. Ni ada arrow ni. Ya. So ta ni sebenarnya dia mewakili yang ni lah. Sini Bani Israel tu. Ya. Jadi Banu Israel itu satu kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia ni dalam Al-Quran digunakan sebagai muannas. Ya, so amanat kalau nak tukar ni Banu Israel. Tu ya. Amanat Banu Israel itulah yang menjadi fa'il kepada amanat di sini ya. Di sini ta tu bermakna aku. Aku telah
beriman. Jadi ayat tu ingat tak? Ayat tadi qala ya, sebelum ada amanatnya qala, maknanya dia telah berkata. Seseorang Maaf tuan, soalan mengapa kumpulan sasaran tu kepada Tamatuah tu perempuan dan mu'annas? satu kumpulan manusia ni adalah muannas. Oh, kumpulan sasaran dia mu'annas. Macam qari'ah kan? Ya. Qari'ah tu apa dia? Community kan? Komuniti. Community ahli-ahli sebuah tempat, satu kampung kan? Qari'atun, bukan dia muannas tu? Oh ya. Tu. Dia mewakili masyarakat perempuan itu lah. Tak, masyarakat tu bukan perempuan. Masyarakat tu bercampur. Kumpulan maknanya fokus pada kumpulan manusia. Penduduk lah, katalah penduduk ya, penduduk ataupun kumpulan manusia, dia akan mengambil gender yang muannas lah. Oh, gender mana? Ya. Ustaz, maknanya kalimah tu kalimah muannas lah. Kan? Betul. Kalimah keseluruhan ni ya, dia jadi muannas. So status, ingat muannas tu ialah status dia. So status Banu Israel ni ialah kalimah tu, bukannya orangnya ya. Jangan confuse. Kalimah tu. Dalam bentuk ni kalimah dia adalah dibentuk oleh dua kalimah yang maknanya rangkaian Banu Israel ini sudah menjadi rangkaian kalimah. So rangkaian kalimah tu status dia ialah muannas dan dialah yang menjadi fa'il kepada amanah ni. Sebab tu dia mengambil dengan ta yang sukun, ta sakinah. Ya. Dalam konteks ni mantu yang ni tu ialah aku ya. Aku dalam Arab dia boleh jadi muannas, boleh jadi muzakkar ya. Kalau aku, saya, dia muzakkar dengan muannas dia mengambil sama saja. Ya, iaitu ta baris hadapan mantu ya. Tetapi dalam konteks ayat ni kita dah tengok dia punya ayat sebelum ni qala ya. Qala tu maknanya rasul lah, rasul yang berkata tu. Jadi dia aku lelaki lah ya. Tetapi kalau ada seorang perempuan yang berkata aku pun tetap dengan tu saja ya. Jadi rasul itulah berkata aku telah beriman. Jadi bila dia kata dia telah beriman tu dan dia mengikrarkanlah annahu ya, anna tu sesungguhnya hu tu ialah Allah ya. Annahu hu ni menunjukkan Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan ya melainkan allazi ni asal makna dia yang ya, yang tukarkan dia punya, ambil yang kotak tadi warna merah kan, menunjuk kepada Allah ni, Allah yang ini ya. Allah ni sekarang dia kata hu tu siapa? Ialah allazi. Dia ini dipanggil isim mausul, dia merujuk kepada, dia mengaitkan hu tadilah ya. Hu itulah yang dalam kumpulan illallazi ni, iaitu kecuali melainkan dia. So dia tu siapa? So dia tu diceritakan dengan inilah daripada ayat phrase ni lah, iaitu amanat bihi Banu Israel ya. So ini allazi ni isim mausul. Jadi yang selepasnya, ayat-ayat selepas ni kita panggilkan dia silah ya. Silah maknanya sambungan. Allazi ni yang nak menyambung ataupun mengaitkan. So ini ayat kaitan lah ya. Jumlah silah dipanggil ya. Ayat silah, ayat kaitan dengan allazi. Allazi ini nak menceritakan ya, cerita dia apa?
ataupun kaitan dia apa? Allazi itu ialah amanat bihi Banu Israel. Ya, jadi Allah yang dikatakan Allah tu ialah yang apa? Yang dengannya kalau kalau bahasa Melayu kita terjemahkan dengan bihi ni dululah ya, iaitu dia yang dengannya. Hi ni rujuk pada Al-Aziz tadilah ya, dengannya telah pun beriman Banu Israel ya, iaitu orang-orang Bani Israel. Itu dia mana ayat tu ya, itu cara kita nak mengenalkan kalimah-kalimah ni dan menterjemahkannya apabila kita sudah mengenal kalimah ya. Tapi kena belajarlah ya, kena belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar separuh jalan ya tak menjadi ya. Memang untuk mendapatkan ilmu ni memang kena sungguh-sungguh, kena istiqamah, kena rajin, kena bagi masa, kena letakkan dia prioriti yang lebih pada prioriti yang lain ya. Sebab ya, ayat yang saya selalu bacakan dalam surah Al-Ankabut tu, wallazina jahadu fina ya, kena bermujahadah. Ya, barulah dapat Allah kata lanah diyannahum subulana. So it take time ya, bukannya terus-terus tuan-tuan tengok ikut kelas ni 2-3 kali ataupun 5 kali dah rasa apa tak faham dia kenapa tak dapat, belum lagi ya, belum lagi, tapi insya-Allah ya, dengan bantuan Allah kita doa Allah akan bantu kita lah ya. Jadi tu konteks apa ilaha, ayat kalimah yang kita nak bahaskan ialah ilaha ni dalam konteks ayat ini ya. So sekarang kita faham kenapa kalimah ni digunakan dalam konteks ini dan mengambil bentuk ilaha, kerana dia terbabit dengan yang inilah ya, iaitu apa la nafiyah lil jinsi ya, lam ni ya. Kalau ambilkan warna arrow tadi, ya ni apa? Ya ini stem ya. Cuba tengok kalau pakai arrow ni boleh ya. Ya. Tapi dia ke kanan pula tu ya. Kita pakai yang ni lah. Draw arrow. Okay, ambil warna hijau. Ya, ni saya maksud ni ya, arrow ni. Terbalik. Okey, ni. La tu ialah la nafiyah lil jinsi ya. Jadi bila ada la nafiyah lil jinsi, isim dia ini adalah isim kepada la nafiyah tadi, dia akan tetap mengambil bentuk berbaris atas tanpa tanwin ya, berbaris atas tanpa tanwin. Ya, dah banyak kali kita jumpa pun ya. Ini cuma mengulang kaji sajalah. Okey, so kita clearkan dulu. Okey, ini adalah screenshot tu, kita tutupkan dia ya, dan kita balik kepada ayat itu. Seterusnya ya. Ke-11. Sekarang 7.40 ya, kita tengok, kita sentuh, mungkin kita betulkan tulisan dia dulu ya. 11, 14. 11 ialah surah Hud. Ayat 14, kalimah ke-11. Iaitu ilaha juga ya. So tengok, ini ilaha. So sepatutnya tuan-tuan sudah mengenal dah ya. Dah boleh kenal dah. Kalau ambil warna hijau pun tak apalah ya. Okey, ini hijau. Cuba tengok pattern dia, sama je. Yang ni dengan ini sama je. Sama je ya. Ini membabitkan la nafiyah lil jinsi, bermakna yang apa? Ilaha tetap mansub berbaris atas tanpa tanwin ya. Okey. Soalan tuan. Mengenai fi'il madhi, semestinya dia ada fa'il ataupun umumnya dia tak ada.
Kalau fa'il madhi maklum mesti ada fa'il. Oh, maklum ni mesti fa'il. Kalau fi'il madhi maklum mesti Baik. ada orang yang melakukan perbuatan, itu dinamakan apa? Dinamakan fi'il madhi. Ya, ni fi'il madhi ni maknanya perbuatan yang telah berlaku, dia ada dua ya. Oh, setelah berlaku mesti ada fa'il lah. Kalau dia maklum mesti ada fa'il. Oh, maklum fa'il. Maknanya fa'il tu dimaklumkan, sebab tu dia nama maklum ni. Jadi setiap yang ini dalam bentuk tak kira wazan apa, dia mesti ada pelaku dia, mesti ada perbuatan dia, mesti ada masa dia. 3 komponen tu mesti ada. Pelaku, perbuatan dan masa. Perbuatan dan masa. Masa tu telah lah, dah lepas. Kalau dia majhul, sebab itu nama dia majhul ya. Majhul tu makna apa? Tidak dimaklumkan. Apa yang tidak dimaklumkan tu fa'il dia. So kalau majhul ni, kolom I ni, bila kita jumpa fa'il madhi dia hanya memberi dua elemen saja ya, iaitu perbuatan dengan masa. Perbuatan dengan masa. Ya, so fa'ilnya tidak dinyatakan. Fa'il dalam majhul ni tidak dimaklumkan. Sebab tu kita kata majhul. Majhul tu bermakna kita tak tahu. Daripada perkataan jahil ya, jahilun. Jadi majhul, kita tidak diberitahu. Itu maknanya tidak dimaklumkan. Tidak dimaklumkan, fa'il dia lah tak dimaklumkan. Okey, dalam contoh ni sebelum ni ada tak yang kita sudah jumpa ni umiru ni? Kan umiru kan kita belajar hari tu 2 hari lepas. Umiru ialah fi'il madhi majhul. Dia tidak ada fa'il dia di sini. Wa ma umiru ya. Tidaklah dan tidaklah mereka diperintahkan. Tidaklah mereka diperintahkan. Jadi siapa yang memerintah tu tak disebut. Dalam konteks pasif lah. Dalam konteks pasif lah. Dalam konteks pasif lah. Dalam konteks pasif. Dia siapa yang melakukan tu tidak sebut. Tapi yang dinyatakan apa dia? Objek dia. Dia objek dia yang kena dilakukan tu yang dinyatakan, iaitu bermakna waw al-ziyadah ni ialah mereka tu bukannya fa'il. Mereka tu adalah objek dia, maf'ul dia. Jadi mereka di sinilah yang diperintahkan. Orang yang memerintahkan tu tidak dinyatakan. Itu bentuk majhul lah. Itu beza. Doktor, objek tu mengambil naib fa'il. Dia mengambil naib fa'il objek. Okey ya. So selepas tu objek tu disebabkan fa'il tadi tak dinyatakan, jadi objek tu mengambil alih sebagai naib fa'il dipanggil. Kena bezakan ya, jangan keliru. Naib fa'il bukannya fa'il ya. Naib fa'il tu ialah objek yang mengambil alih tugas fa'il tu. Dia maf'ulun bih tu. Ya. Ya. Okey. Kita mulakan dengan seperti biasa membetulkan ayat-ayat ni ya, dengan menggunakan seperti biasa kita gunakan apa? Lexilogos lah. Ambil di sini, mana sekarang kat sini Quranic Corp tu nak pakai new tab. Ambil. Okey. Kopikan 2 kali sebab kita nak buat pembetulan di belah bawah. Ya. Yang atas tu original dia, yang belah bawah tu pembetulan ya.
Cuba kita highlightkan apakah pembetulan yang perlu kita buat, ya. So kita gunakan kotak yang sama warna merah lah. Okay. An-nama, okay, yang perlu dibetulkan ialah di sini. Ya, ataupun kita ambil yang atas, belah atas tu lah. Ya, yang perlu dibetulkan ialah yang ni lah. Alif mat bertemu dengan hamzah perlu dipanjangkan. Okay, yang keduanya nun ni, nun yang bertemu dengan zal ni perlu dihilangkan sukunnya. Ya. Sebab dia ikhfa. Ya. Okey, lepas tu bi'ilmillah, yang ni kena tukarkan. Ya, kepada hamzah wasal. Wa alla, yang ni kena hilangkan sukunnya sebab nun bertemu dengan lam menjadi apa? Idgham bila gunnah. So nun sukun tu kena hilangkan, la ni kena tukarkan dengan bertasydid. Ya. Lepas tu alif ni kena panjangkan dia, ya. So banyak perubahan yang kita perlu buat, ya, dalam ayat ini. Yang ni pun kita kena tukarkan dia, kedudukan dia bukannya atas lam tetapi di selepas lam. La ilaha illahu. Okey, so yang lain okey. Itu saja, ya, yang perlu diperbaiki, ya. Mungkin tuan-tuan buat apa? Buat latihan sendiri. Yang gunakan leksi logos ni, ya, familiarkan dia, ya. Dia banyak membantu kita dalam pembelajaran ini nanti. Ya, buat penulisan yang betul, ya. Maknanya betulkan di sinilah di bawah ni. Supaya yang di bawah ni akan menjadi tulisan yang sama dengan sama dengan kalau saya keluar dari sini dengan yang ini, ya. Dia kita buangkanlah semula, clearkan dulu ke drawing. So dia kena sama dengan ambil ayat dia yang ni lah. Tengok sini tadi daripada mana? An-nama, ya. Ni okay, kita highlightkan yang apa yang kita highlightkan tadi. Ambil semula annotation kotak ni, okey. Yang ni kena tanda panjang, kan? Nun tu dihilangkan sukunnya. Okey, yang ni tukarkan ke hamzah wasal. Nun tadi dihilangkan sukun dan lam tu ditasydidkan. Alif tu dipanjangkan. Ya, itu dia beberapa. Lepas tu yang ni tadilah, ya, dah dibetulkan. Sekarang ni tadi alif tu di atas lam, ya, sepatutnya dia selepas. Ada beberapa pembetulan yang perlu dibuat itu 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 supaya dia menjadi kalimah, ya, ayat yang mengikut penulisan Rasam Osmani. Jadi kita membaca ayat yang mengikut Rasam Osmani, ya, insya-Allah, ya. So kita akan kupaskan besok untuk melihat makna kepada tiap satu kalimah dan keseluruhan ayat. Makna ayat dan penggunaan kalimah ilaha dalam konteks ayat itu, ya. So yang ni kita pergi ke mana? Ke sinilah. Ya. So, nanti besok kita akan kupas dengan menggunakan tulisan yang telah diubahkan kepada Rasam Osmani itu dan kita kupaskan di situ, ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Terima kasih banyak.